Assalamualaikum dan selamat malam kepada murid-murid 6 Kristal. Terlebih dahulu, cikgu ingin mengucapkan terima kasih kerana telah 30/33 orang murid yang menghantar latihan pada saya. Latihan pada hari ini ialah berkaitan dengan kemahiran proses sains. Soalan ini merupakan soalan aras tinggi pada muka surat 13. Jadi saya minta anak-anak melihat balik latihan yang telah dibuat dalam buku tulis sambil menyemak dan mendengar penerangan saya. Saya baca semula soalan. Amir menjalankan satu penyiasatan ke atas 3 helai tuala yang sama jenis dan saiz. Sama jenis dan saiz. Bila kata sama, ini merupakan pemboleh ubah dimalarkan, iaitu PDM, iaitu jenis tuala, saiz tuala. Bila kata jenis dan saiz, kita tak boleh guna pada manipulasi. Dia menuangkan 50 ml air pada setiap tuala dan menimbang semula tuala tersebut. Jisim awal pada setiap tuala telah direkodkan. Bila kata jisim awal, maknanya jisim yang asal direkodkan tu yang mula-mula, itu juga merupakan PDM. Dia meletakkan tuala X, Y, Z di bawah cahaya matahari. Okey, ni tuala X, tuala Y, tuala Z. Selepas 3 jam, Amir menimbang semula jisim setiap tuala. Kebanyakan murid gagal menjawab soalan tujuan kerana murid salah pada PM. Kenapa? Baik, sekarang kita tengok ya. Sebelum kita nak menjawab tujuan, bagi soalan KPS, murid mesti mengenal pasti apakah pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Apa tu manipulasi? Apa yang tak sama dalam eksperimen tersebut? Dekat sini, maklumat yang murid dapat ialah tentang gambar rajah. Dan kita tengok tuala X digulung macam ni. Tuala Y lipat 2. Tuala Z tidak dilipat. Ada sebilangan murid membagi saya pemboleh ubah manipulasi ialah bilangan lipatan. Salah. Kalau bilangan lipatan, lipat 2 kali, lipat 3 kali, lipat 4 kali. Okey. Yang ini bergulung, yang ini berlipat, yang ini terbentang. Murid boleh beri 2 jawapan. Yang pertama, keadaan tuala. Kenapa keadaan tuala? Ini bergulung, ini dilipat 2 dan ini terbentang. Dan satu lagi, di bawah tajuk penyataan kita dah belajar luas permukaan tuala. Ini luas permukaannya lebih besar, luas permukaannya kecil dan ini lagi kecil. Ada murid beri saya jawapan saiz tuala. Saiz tuala dia sama, PDM. Tengok ayat, sama jenis. Ada pula murid bagi saya jawapan ketebalan tuala. Kalau ketebalan, X tebal, Y tak tebal, Z sangat tebal. Sekarang bezanya ketiga-tiga ni tiada beza ketebalan. Jadi cikgu ulang semula. Pemboleh ubah manipulasi, keadaan tuala atau jawapan kedua ialah luas permukaan tuala. Bagaimana kita nak mencari jawapan pemboleh ubah bergerak balas? Bergerak balas ini adalah selepas. Apa yang kita rekodkan? Apa yang kita tengok? Selepas 3 jam, ni keyword. Amir menimbang semula jisim setiap tuala. Bererti dia nak tengok jisim. Jisim tu apa? Berat. Jadi bererti jisim setiap tuala setelah 3 jam. Maknanya jisim tuala selepas 3 jam. Baru kita jawab tujuan. Okey, saya ingin menegaskan ada murid yang masih 1 atau 2 orang murid yang salah kata kunci soalan. Tujuan untuk menyiasat hubungan di antara keadaan tuala dan jisim tuala selepas 3 jam. Atau untuk menyiasat hubungan di antara luas permukaan tuala
dan jisim tuala selepas 3 jam. Okey. Ramalkan. Ni soalan ramal. Susun tuala. Okey, secara teorinya, permukaan yang besar lebih terbentang. Macam mak kita sidai baju. Sebab itu mak awak kata sidai baju, rentang baju. Dan kenapa kita tak ambil tuala tu, kita letak saja? Kerana kita nak luas permukaan yang besar, lebih cepat kadar penjejatan. Jadi bermula dengan Z, Y, X. Soalan B, saya rasa kesemua murid adalah betul. C, nyatakan inferen. Inferen ni sebab. Jisim akhir tuala XY. Okey? Kenapa jisim X ni? Ada murid cakap tebal, salah. Kita guna PM ni kerana ada murid bermula dengan luas permukaan, ada murid kata permukaan, terima. Kerana luas permukaan tuala Z lebih besar berbanding X. Saya ulang balik. Luas permukaan ni. Kerana luas permukaan Z lebih besar berbanding X. Baik murid-murid, cikgu ingin nak beritahu, salah satu lagi ialah berkenaan dengan jisim. Nanti ada murid tanya, cikgu, kenapa kita kena letak jisim tuala selepas 3 jam? Biasanya ada setengah soalan tak perlu jisim tuala. Kerana soalan ini ada 2 jisim. Dia letak jisim awal. Ini PDM. Sini jisim tuala juga, tetapi di akhir eksperimen. Apabila kita jumpa 2 situasi jisim tuala, kita kena letak selepas atau sebelum untuk membezakan yang mana bergerak balas, yang mana dimalarkan. Baiklah murid-murid, ini memang salah satu merupakan soalan yang beraras tinggi dan ini baru kali pertama pada 2021. InsyaAllah saya akan beri latihan-latihan soalan berbentuk kertas 2 yang begini untuk memantapkan murid. Okey, saya harap murid dapat menyemak kemudian membuat pembetulan. Sekiranya ada lagi yang tidak faham, boleh PM pada saya untuk saya terangkan. Sekian, terima kasih.